Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kita sambung balik kitab kita ni Sahih Fiqh Sunnah. Pengarangnya Abu Malik Kamal bin As-Sayyid As-Salim. Abu Malik Kamal bin As-Sayyid As-Salim. Ini jilid keempat kita jilid keempat. Hari ini kita nak bincang bab zihar. Zihar ni maksudnya menyerupakan isteri atau anggota tubuhnya dengan perempuan yang diharamkan untuk dinikahi. Gitulah nah. Lebih kurang gitulah menyamakan itu segi maksud je. Ayat Quran ni ada satu ayat Quran, auzubillahi minasyaitonir rajim. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم فإنهم يقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. Maksudnya orang-orang di antara kamu yang menzihar isterinya menganggap isterinya sebagai ibunya, padahal isteri mereka itu bukanlah ibunya. Ibu-ibu mereka hanyalah perempuan-perempuan yang melahirkan mereka. Dan sungguhnya mereka benar-benar telah mengucapkan suatu perkataan yang mungkar dan dusta. Dan sungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Surah Al-Mujadilah, surah 58 ayat 2. Jadi sininya zihar itu sendiri dosa lah, dosa besar juga. Dosa lah dah. Jadi dia kena bayar kafar sumpah lah. Sumpah, disumpah bini dia macam jadi macam mak dia lah. Berkira dah. Zihar ni. Jadi benda tu karut lah dah. Benda ni tak mustahil dah. Mak bini-bini ni apa kait untuk sumpah-sumpah tak jadi dah. Kita bukan Tuhan kun fayakun. Kita ni manusia, kata setara mana pun isteri kita sebagai mak tak jadi mak juga. Itu tak isteri kita, tetap orang lain. Bukan mak kita dah. Mak kita lah dah. Ni karut dia. Jadi dosa besar juga dah, dosa karut dah. Apabila dia marah bini dia sampai kata ni pun bini mak aku dia kata dah, maka dia telah menziharkan mak dia kena bayar kafarah lah, baru dia boleh setubuh balik. Okey, lepas tu kita nak baca ni orang yang dizihar ni, iaitu isteri dah. Al-Bada'i Abghani Muhtaj Fathul Bari. Okey, siapakah orang yang dikatakan muzhar minha, iaitu orang yang dizihar lah, isteri. Disyaratkan pada orang yang dizihar bahawasanya ia adalah isteri yang sah secara syariat dari orang yang menziharnya. Biasa lah. Jadi ia terikat dengannya dengan akad nikah yang sah dan ikatan pernikahan di antara dia dan suaminya masih berjalan. Dengan demikian zihar terhadap isteri yang ditalak rajai dalam waktu iddahnya adalah sah lagi. Pasal kalau terah tapi dia dalam rajai boleh rujuk lagi, dia masih isteri sah lagi. Isteri lagi tu. Sebab secara hukum masih berstatus isteri hinggalah habis waktu iddahnya. Apakah hamba sahaya perempuan dapat dizihar? Jumhur ulama berpendapat tidak sah melakukan zihar kepada hamba sahaya perempuan. Pasal isteri yang merdeka saja. Hamba sahaya tidak dikira zihar. Sebab ia tidak termasuk dalam kategori firman Allah Ta'ala, alladzina yazahiruna minkum min nisa'ihim ma hunna ummahatihim. Orang yang di antara kamu yang menzihar isterinya menganggap isterinya sebagai ibunya, padahal isteri mereka itu bukanlah ibunya. Jadi sini min nisa'ihim. Menurut para ulama, hamba sahaya perempuan tidak termasuk dalam kategori isteri lah. Nisa'ihim itu tak termasuk ya. Sementara Imam Malik berpendapat menzihar hamba sahaya perempuan hukumnya sah berdasarkan keumuman kataan nisa', perempuan adalah bahasa Arab. Dia kata nisa' itu bukan isteri, perempuan tetap boleh lagi dipakai pada perempuan hamba sahaya. Jadi Imam Malik kata jadi juga dah. Okey, objek yang diserupakan dalam zihar muzhar bihi ataupun ibu dah. Biasanya ibu lah dah. Ada bahalah ada setengah nak lain kata negara lain tu kira zihar juga. Nak kakak kau nak siapa dia lah. Tak apa kita baca. Suami yang menyerupakan isteri dengan orang yang diharamkan baginya untuk dinikahinya dapat digambarkan dalam tiga jenis. Satu dah. Seorang suami menyerupakan isterinya dengan ibunya dengan mengatakan kamu bagiku seperti punggung ibuku. Ini adalah zihar yang disepakati oleh para ulama. Tak ada khilaf. Diserupakan dengan mak dia, anggota sulit lah nak. Dan dasarnya adalah hadis-hadis yang menyebutkan tentang zihar, di antaranya hadis riwayat Muhammad bin Abdul Rahman bin Saubat bahawa Salman bin Syakhar
Al-Ansari, salah seorang dari Bani Bayyadah, menganggap isterinya seperti pungguk ibunya hingga berlalu bulan Ramadan. Ketika baru setengah bulan dari bulan Ramadan, ia mencampurinya pada malam hari. Kata bini macam-macam, marah tak? Masa marah tu tak? Tapi tak boleh malam hari tu juga dah. Maka Salman menemui Rasulullah SAW dan menceritakan kejadian itu kepada beliau. Dia mengaku depan Nabi dia. Maka Rasulullah SAW pun berkata padanya, berdekakanlah seorang budak. Dia menjawab, aku tidak memiliki budak nak. Beliau berkata, kalau begitu berpuasalah 2 bulan berturut-turut. Dia menjawab, aku pun tidak mampu nak. Lalu beliau berkata, berilah makan kepada 60 orang miskin. Dia menjawab, aku tidak punya. Lalu beliau berkata pada Urwah bin Amr, berikanlah farak itu padanya, iaitu satu takaran yang berisi 15 atau 16 sak. Lalu beliau mengatakan, berikanlah makan ini kepada 60 orang miskin. Hasan al-Gharihi, Hadirat Tirmizi, Abu Daud, Ibnu Majah dan Bahaqi. Hadisnya hasan lah. Gitu jadi dia ganti dengan kena kebaikan kafarah jugalah. B. Seorang suami menyerupakan isterinya dengan perempuan yang diharamkan baginya untuk selama-lamanya, seperti saudara perempuannya, adik-beradik betina dia lah. B-nya dari pihak pak saudara dan mak saudara dari pihak ayah. Ataupun mak saudara dari pihak mak lah. Dan neneknya lah ke atas lah. Tentang jenis penyerupai ini, ulama berbeza pendapat mengenai jatuhnya zihar dalam 2 pendapat. Pertama, tidak terjadi zihar kecuali menyerupai isteri dengan ibu atau nenek saja dah. Bukan ibu dengan mak saudara, kakak tak berlaku. Ada kata hanya nama saja jadi katakan zihar. Kalau adik-beradik puai, mak saudara, sebelah ayah ke sebelah mak, tidak dikira zihar. Ini pendapat pertama lah. Ini pendapat lama dari Asy-Syafi'i, Qal-Qadi Imam Syafi'i, mazhab kaum Zahiriyah dan pendapat dipilih oleh As-San'ani. Ulama Yaman itulah surat. Menurut mereka, dalil yang ada hanya menyebutkan ibu dan nenek atau yang tercakup oleh dalil tersebut. Nenek tu mak kepada mak lah. Jadi atas lagi ke atas. Mereka juga mengatakan ada pun yang selain itu yang mana hukumnya disamakan dengan hukum asal, maka itu berdasarkan analogi, kias lah, dan pengamatan makna semata-mata dan tidak dapat dijadikan dalil sebagai pijakan hukum. Memang zihar kalau adik-beradik kau, mak saudara kau, semua tu adalah berdasarkan kias saja. Tidak ada dalil. Tak ada sebut dalam hadis kau mana. Sebut ada kes-kes orang sama dengan mak saudara kau, adik-beradik kau, tak ada dah. Yang disamakan jadi jelasnya hanya ada sebut mak je dah. Zihar pun masuk orang Arab ni mak je. Yang kedua dah, pendapat kedua terjadi zihar juga. Ini adalah pendapat kebanyakan atau jumhur ulama, di antaranya Hasan, Atta, Asy-Sya'bi, An-Nakhai, Az-Zuhri, Ats-Tsauri, Auza'i, Abu Hanifah, Malik, Asy-Syafi'i. Dalam pendapat barunya Qaul Jadid dan Imam Ahmad. Hujah mereka adalah dalil sebagai berikut. Perempuan tersebut itu diharamkan sebab faktor kekerabatan, maka mereka menyerupai ibu dalam hukum. Kias dah. Yang kedua, para ulama tersebut menyanggah pendapat pertama bahawa telah disebutkan dalam ayat Quran, iaitu pada firman Allah Ta'ala, فَإِنَّهُمْ لَيَقُلْنَا مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا. Dan sungguhnya mereka benar-benar telah mengucapkan suatu perkataan yang munkar dan dusta. Surah Al-Mujadilah, surah ke-54 ayat 2. Ini terdapat dalam masalah kita, maka hukumnya berlaku sama. Ini tak cerita juga. Walaupun kata tak ada sebut mak sini bah. Tapi dia kata perkataan munkar lagi dusta tu karut. Kalau sama dengan mak tu ngaut kuasa power gila lah, menyamakan bini dengan mak. Begitu juga menyamakan bini tu, isteri tu dengan adik-beradik perempuan dia, kakak dia ke, adik tina dia ke. Memang gila, memang tolol kita kata dah. Jadi benda ni mungkar lagi dusta. Dia kata serupa lebih kurang dah. Jadi hak tu lah atas dasar tu dia kata dah. Yang ketiga, hujah ketiga dah, mengaitkan hukum dengan ibu tidak menghalangi berlakunya hukum pada selainnya. Jika keluarga perempuan selain ibu itu statusnya sama seperti ibu dah. Sama-sama tak boleh nikah, mak tak boleh nikah, adik-beradik tina tak boleh nikah. Dah gitu dia kata sama lah. Aku Abu Malik katakan ini pendapat yang kuat dan terarah, apalagi dalil yang ada tidak menjelaskan bahawa zihar hanya penyerupaan isteri dengan ibu. Dalil itu berisi penetapan hukum zihar jika suami menyerupakan isteri dengan ibunya. Jadi Syekh ni pilihnya bukan pendapat pertama, pendapat kedua. Zihar dengan adik-beradik puai ke, mak dara ke, semua tu kira zihar juga, dan pendapat Syekh ni lah. Okay, faedah.
Ibu, saudara perempuan dan mak saudara baik dari nasab maupun sepersesuaian adalah sama dalam masalah ini. Jadi, tak kira mak sendiri ataupun adik-beradik perempuan, senasab atau adik perempuan sepersesuaian sama. Atau mak dara pun, mak dara dari segi nasab ataupun sepersesuaian, mak dara sepersesuaian pun sama dah. Tak boleh berlaku zihar. Tidak boleh disamakan lah. C. Suami menyerupakan isteri dengan perempuan yang diharamkan baginya sementara, seperti saudara perempuan isteri. Ini kakak ipar kau, adik ipar. Suami dah. Adik-beradik bini dia lah. Dan mak saudara isteri dah. Baik dari pihak bapa maupun pihak ibu isteri . Penyerupaan isteri dengan perempuan tersebut dianggap sebagai zihar atau tidak, maka terdapat dua pendapat di kalangan ulama. Pertama, tidak disebut zihar. Ini adalah pendapat ulama mazhab Hanafi, Syafi'i, satu riwayat Imam Ahmad dan tentu saja ini mazhab kaum Zahiriyah, sebab perempuan itu tidak diharamkan untuk selama-lamanya. Maka menyerupakan isteri dengan mereka tidak disebut zihar, seperti halnya perempuan haid. Tak kira zihar dah. Yang kedua disebut zihar. Ini mazhab ulama mazhab Maliki dan satu riwayat dari Imam Ahmad. Pendapat ini juga mazhab yang dianut oleh para ulama mazhab Hanbali yang datang kemudian. Mereka menyanggah penganut pendapat pertama yang mengkiaskan perempuan tersebut dengan perempuan haid. Kerana boleh bersenang-senang dengan isteri yang sedang haid selain pada kemaluannya. Dan jika mencampurinya pada kemaluannya, tidak ada hukum tertentu. Ini berbeza dengan permasalahan yang tengah kita bahas sekarang. Bicara bab perempuan haid ni tak kena tajuk lagi kau. Tapi ada ulama bahas masuk bicara bab wanita haid dah. Okey, faedah. Jika suami menyerupakan isterinya dengan punggung laki-laki, dengan mengatakan, Badai murni maksudnya tak murni, engkau bagiku adalah seperti punggung ayahku atau anak lelakiku dah. Jenis gitu pula. Maka ziharnya tidak sah dan sia-sia saja menurut kebanyakan ulama. Sedangkan menurut ulama mazhab Hanbali dalam satu riwayat itu disebut zihar juga. Dipanggil zihar juga dah. Pasal tak boleh. Memanglah tu dah liwat tak boleh kan. Ataupun laki lagi lah tak boleh nak. Jika menyerupakan isteri dengan anggota tubuh ibu selain punggung. Ni bicara pula. Bak lain pula ni. Tadi betul-betul punggung ni cerita bak punggung saja betul-betul alat sulit kita kata dah. Dalam Badai dan Dasuqi Nihatul Muhtash Kasyaful Qina' dan Muhalla. Jadi jika suami berkata pada isterinya, engkau bagiku seperti perut ibuku, hati ibuku, kepala ibuku dan anggota tubuh lainnya secara umum, maka kebanyakan ulama berpendapat terjadi zihar dengan ucapan tersebut. Maka kata maksud terjadi zihar. Mereka berbeza pendapat jika diucapkan adalah anggota tubuh selain punggung. Tapi dia khilaf lagi lah. Penjelasannya sebagai berikut. Ulama mazhab Hanafi mensyaratkan anggota tubuh yang diserupakan itu adalah anggota tubuh yang tidak dihalalkan bagi orang yang melakukan zihar untuk melihatnya. Maksudnya benda yang sulit lah, benda sulit je. Tadi baru dikatakan benda yang sulit baru dikatakan zihar. Yang kedua, ulama mazhab Maliki mengesahkan zihar jika seorang yang menyerupakan isterinya dengan bahagian tubuh manapun dari orang yang diharamkan baginya, walaupun itu rambut atau liunya. Liu pun. Rambut dia ke, serupa mak dia ke, rambut bini dia serupa mak dia, ataupun liu. Mazhab Maliki ni. Berat kali ni kali tak. Pendapat ketiga. Ulama mazhab Syafi'i mensyaratkan anggota tubuh yang diserupakan itu tidak disebut untuk penghormatan menurut kebiasaannya dan diharamkan bersenang-senang dengannya. Sulit jugalah senang-senang lah. Kerana yang merupakan isteri dengan tangan ibu misalnya adalah zihar. Pasal jamuh tangan bini ada lain juga ada rasa, ada nikmat ke penghormatan ke gitulah. Adapun mata ibu, maka penyebutannya dapat bererti penghormatan, maka yang menjadi patokannya adalah niat orang berzihar. Kalau benda tak nampak, ni hormat ko, ni macam simbol seksi ke apa dah. Jadi kata tengok atas niat lah, ada atas niat orang yang berzihar. Jika seorang meniatkan zihar, maka itu adalah zihar, dan jika ia meniatkannya sebagai penghormatan saja, maka ucapannya itu bukan zihar, puji saja dah. Rambut apa? Rambut bini dia serupa rambut mak dia, comel, sama-sama comel, duk luruh comel. Ataupun sama-sama gulu ke, sama-sama keriting ke tak. Dia puji sebenarnya, nak puji, nak hormat, bukan nak cerita bab lain dah. Ikut mazhab Syafi'i bukan zihar lagi lah.
Kecuali dia niat lah dah. Yang keempat, menurut ulama mazhab Hanbali, terjadi zihar ketika seseorang menyerupakan isterinya dengan anggota tubuh wanita yang diharamkan baginya. Kecuali jika anggota tubuh itu tidak tetap seperti kuku dan rambut, maka tidak sah sebagai zihar menurut mereka. Mazhab Hanbali ini pun kata benda hak anggota tubuh. Yang anggota sungguh lah, bukannya kuku rambut. Kuku rambut ni boleh cabut, boleh buai dah. Jadi kalau sama rambut bini dia dengan mak dia, tidak dikira zihar dah. Kuku mak dia dengan kuku bini dia tidak dikira zihar. Menurut ulama mazhab Zahiriyah, tidak terjadi zihar kecuali menyerupakan isteri dengan punggung ibu dan tidak terjadi dengan selain itu. Mazhab Zahiri ni kata, mana ada dalil nak kiyah-kiyah hanya jauh-jauh sangat lah. Kira hak asal lah punggung saja dikirakan zihar. Moyak muka mak dia serupa dengan bini dia serupa dengan mak dia ke. Mak dia serupa dengan bini dia di segi rambut ke, hidung ke, mata ke, mulut ke, gapo ke. Tangan ke apa, semua tu ada kait belakang. Dia kata tu bukan zihar. Zihar ni betul-betul melibatkan punggung saja mengikut mazhab Zahiriyah. Pendapat yang kuat, aku Abu Malik katakan yang jelas bahasanya zihar berasal dari kata zahrun, punggung. Maka zihar hanya terjadi dengan menyebutkan zahar atau zihar, yang ini punggung saja. Tempat yang paling sulit lah. Tempat seksual lah, kita kata nak. Apakah terjadi zihar jika seseorang menyerupakan isteri dengan sesuatu yang tidak dihalalkan baginya dari organ tubuh ibunya, misalnya jika meniatkan dengan sebagai zihar? Ini adalah masalah pendapat dan lahan untuk berijtihad. Wallahu a'lam. Kalau kita tengok sini, sebenarnya menyusahkan kiyah banyak sangat dah. Benda ni memang tak ada dalil dah. Zaman sahabat zaman Nabi tak ada sebut pun zihar dengan rambut, dengan tangan, dengan gapun tak ada. Nah, betul-betul tak ada dah. Semua tu ulama-ulama kerja ada kias saja dah. Kias saja dah. Tadi nak kata zihar tu, Syekh Abu Malik pun pening juga. Dia kata kalau ikut aris menang tak payah lah, tak payah kiyah-kiyah. Kiyah zuhar tu maksudnya memang punggung dah. Zuhar. Jadi moleknya mazhab kalau kira mazhab Zahiri lah, tidak melarat. Jadi orang jadi waswah lah. Saya kata salah kecek dia tak. Supa rambut dia mana remuk-remuk tak. Salah kecek ke kita orang Melayu tidak biasa zihar-zihar ni. Jadi salah kecek tangan. Supa nak sama-sama kerja kuat tak. Sama-sama borak nak puji bini tak pernah ada. Kata zihar dah nah. Tak. Kalau kira dah tak. Kalau kita kira lebih mudah ke umat di zaman moden ni yang jauh daripada unsur zihar. Zihar ni maksudnya sebenarnya nak menjahit isteri. Bukan nak nyamakan dah. Dia sama tu dengan masuk nak menjahit isteri dia. Dia kata ni tak setubuh bini dia. Jadi apa tak harai dengan mak sendiri dah. Setubuh dengan dia. Begitu je kata zihar tu yang mengharaikan diri dia daripada menyetubuhi bersama-sama dengan isteri dia. Jadi tu masuk orang Arab. Tiba-tiba kita kiyah semakin jauh daripada asal zaman Nabi tu, jadi menyusahkan umat lah, jadi was-was pula dah. Macam kita kata takbir semaya ni, masuk niat tu habis masuk niat. Dan sekali usalli pun was-was kuat was-was ni. Sedangkan mengikut asal ulama mutakhirin kita ni kata usalli ni suruh batu niat kan jadi kuat was-was dah. Sebab ada pendapat kena masuk dia. Kena masuk niat dah. Okay, habis itu. Lafaz zihar sirah ni. Dari segi lafaznya, lafaz zihar ada kalanya dengan lafaz sarih jelas, ada kalanya pula dengan lafaz kinayah kiasan. Lafaz yang jelas adalah lafaz yang menunjukkan maksud untuk menjatuhkan zihar, di mana tidak terlintas pada pemahaman orang yang mendengarnya selain daripada zihar. Orang yang dengar apa faham tak ada zihar dah. Misalnya suami mengatakan anti alayya ka zahri ummi, engkau bagiku seperti punggung ibuku dah. Ni style orang Arab dulu dah tak. Ini tidak memerlukan niat untuk menjatuhkan zihar dengan lafaz tersebut. Tak boleh kata tak niat tersalah kecek. Tak perlu dah pasal dia ni memang jelas dah. Ulama mazhab Hanafi, Syafi'i dan Hanbali rujuk kitab Al-Bada'i, Mughni dan Mughni Muhtash mengkategorikan sebagai lafaz yang jelas jika suami berkata ana minki muzahir ataupun zahartuki, aku menziharmu dah. Dan juga ucapannya anti alayya kabatni ummi, engkau bagiku seperti perut ibuku dah. Atau kafakhzi ummi, seperti paha ibuku dah. Ini tampaknya menurutku Abu Malik ini adalah kiasan yang merupakan niat untuk menetapkan zihar dengannya. Wallahu a'lam. Bagi Syekh ni, walaupun ini mazhab Hanafi, Syafi'i dan Hanbali, dia kata hak ni seperti perut mak dia, seperti paha mak dia dah. Dia kata gini, dikatakan zihar dah, sarih dah, jelas dah mengikut mazhab Hanafi, Syafi'i dan Hanbali. Tapi Syekh
ni tak setuju. Dia kata ni bukan sores lagi ni. Ni masih kata kias lagi dah. Tanya niat sebenarnya ke apa. Adapun kinayah kiasan adalah kata-kata yang mengandung makna zihar dan selain daripada zihar, maka diperlukan niat untuk menjatuhkan talak kerana zihar. Contohnya suami mengatakan, anti alayya ka ummi, engkau bagiku seperti ibuku. Dia ni kiah. Dia tak kata tak. Mesti dari segi mak dia rajin masuk sedap kau, tak tahu lagi dah. Engkau bagiku seperti ibuku. Anti alayya ka ummi dah. Menurut kebanyakan ulama fiqh, mereka mengatakan jika suami meniatkannya sebagai zihar, maka terjadilah zihar. Dan jika dia meniatkannya sebagai penghormatan, maka itu bukan zihar. Nak hormat, nak puji lah, nak puji. Kata supaya mak dia rajin lah. Rajin, bersemangat. Jadi, ataupun ikutlah. Jadi, pandai kau apa nak puji, baca mak dia, maka itu bukan dikatakan zihar. Tapi kalau dia niat, tanya, niat apa sebenarnya? Niat zihar. Jadi dia zihar lah. Sebagai ulama mempertimbangkan indikasi yang menunjukkan zihar dengan lafaz kiasan dan memposisikannya pada posisi niat. Misalnya suami mengatakan hal tersebut dalam keadaan marah dan sedang bertengkar atau mengatakannya sebagai sumpah. Seperti mengatakan, jika engkau melakukan demikian, maka engkau bagiku seperti ibuku. Tuan-tuan mahu kacik gitu. Jadi kalau dia lafaz ni walaupun kiasannya jadi zihar lagi dah. Pasal dia tengah marah memang nak samakan macam niat dia. Dia balas bini macam sama ada nak cerah bini dia ataupun nak toksis tubuh tu dengan dia kata macam mak bini dia dah. Ini dipanggil zihar lagi pasal ada indikasi, ada sokongnya. Pasal masa tengah balas dengan bini dia. Al-Bada'i dan Al-Mughni. Dari segi berlaku atau tidaknya zihar, lirujuk Al-Mughni dan Ibnu Muhtash. Pada asalnya zihar itu dengan bentuk kata langsung, artinya zihar tidak dikaitkan dengan suatu syarat dan tidak pula dihubungkan dengan waktu mendatang. Mengenai hal ini tidak ada perbezaan pendapat di kalangan ulama tentang berlakunya zihar, iaitu seperti ucapan suami, anti aliyya ka zahri ummi, engkau bagiku seperti punggung ibuku. Ini tak ada khilaf ke apa lah. Adakah zihar dikaitkan dengan suatu syarat? Ini berbicara dah. Tu tak ada syarat ke apa, hanya ada syarat. Jika engkau masuk rumah, maka engkau bagiku seperti punggung ibuku. Ini ada syarat. Jika yang disyaratkan itu ada, maka ia dianggap menzihar lah. Namun jika yang disyaratkan itu tidak ada, maka tidak dianggap menzihar isteri. Demikian pendapat Abu Hanifah, Asy-Syafi'i dan Ahmad. Sama seperti itu adalah zihar yang ditangguhkan hingga waktu mendatang. Kata, esok ke, lusa ke dah. Jika suami mengaitkan zihar dengan kehendak Allah Ta'ala, misalnya yang mengatakan kepada isteri, engkau bagiku seperti punggung ibuku insya-Allah, maka tidak termasuk zihar. Kata bahawa insya-Allah tu jadi, jika dengan zihar ke Allah, jadi benda yang sama-sama, tak dipanggil zihar. Dari segi terbatas dan tidak terbatasnya waktu zihar. Rujuk kita Al-Bada'i, Mughni Muhtash, Al-Kharshi dan Al-Mughni. Dia kata apa? Zihar dapat berlaku selama-lamanya, yakni tidak dibatasi dengan waktu tertentu. Dan dapat juga berlaku dibatasi dengan waktu tertentu saja menurut jumhur ulama. Berbeza dengan pendapat ulama mazhab Maliki. Misalnya seorang suami berkata kepada isterinya, engkau bagiku seperti punggung ibuku selama 1 bulan. Sebenarnya dia tak tubuh bini dia selama 1 bulan dah. Atau hingga berakhirnya bulan Ramadan yang kata dah. Dan lain-lainnya. Ada ulama kata ni boleh jadi zihar juga dah. Aku Abu Malik katakan dalilnya adalah apa yang telah disebutkan dalam hadis tentang Salman bin Sakhr Al-Ansari, bahawa ia menganggap isterinya seperti punggung ibunya hingga berlalunya bulan Ramadan. Boleh dah. Setelah berlalu separuh bulan Ramadan, dari bulan Ramadan ternyata ia mencampur isterinya pada malam hari. Dia tak sabar. Maka ia menemui Rasulullah SAW. Hadisnya Hasan. Tadilah kita baca dah. Dalam hadis ini disebutkan bahawa Rasulullah SAW menetapkannya sebagai zihar dan beliau memerintahkan Salman untuk membayar kafarah. Jadi, sebulan ke bertempuh ke sehari ke 2 hari. Ya contohnya mungkin sahabat tu contohnya kononnya nak beribadah kuat lah. Tak usah sentuh bininya dah. Sebulan. Kabar-kabar tak boleh nak gomo bini juga. Jadi, kena zihar, kena kafarah zihar lah. Tapi dah mana pun zihar tu kena kafarah lalu dah. Konsekuensi zihar. Jika terjadi zihar dan syarat-syaratnya telah dipenuhi, maka berlaku konsekuensi berikut ini. Pertama, haram mencubuhi isteri sebelum bayar kafarah. Diharamkan bagi suami yang melakukan zihar mencampuri isterinya sebelum bayar kafarah zihar. Dalam hal ini tidak ada perbezaan pendapat di kalangan ulama. Ini jika kafarah
denda lah. Denda yang diwajibkan berbentuk memerdeka hamba saya atau berpuasa. Landasannya adalah firman Allah Ta'ala. A'udzubillah minasyaitonir rajim. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير فلم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم. Dan mereka yang menzihar isterinya, kemudian menarik kembali apa yang telah mereka ucapkan, maka mereka diwajibkan memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami isteri itu bercampur. Kena merdeka seorang budak. Demikianlah diajarkan kepadamu. Dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Maka barang siapa tidak dapat memerdekakan hamba sahaya, maka dia wajib berpuasa 2 bulan berturut-turut sebelum keduanya bercampur. Tapi barang siapa tidak mampu juga, maka wajib memberi makan 60 orang miskin. Demikianlah agar kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya. Itulah hukum-hukum Allah, dan bagi orang yang mengingkarinya akan mendapatkan azab yang sangat pedih. Surah Al-Mujadilah, surah ke-58, ayat 3 hingga 4. Jadi itu peringkat yang pertama, bebas hamba. Yang kedua, puasa 2 bulan berturut-turut. Yang ketiganya, 60 orang miskin. Itu kafarat zihar lah. Adapun jika kafarat zihar dan zihar ni, itu berbentuk pemberian makanan. Al-Bada'i, Jawahir Al-Qalil, Al-Mughni dan Al-Muhalla. Maka Imam Ahmad dalam satu riwayat darinya, Abu Thawr dan Ibn Hazm berpendapat tidak ada apa-apa bagi seorang suami untuk mencampuri isterinya sebelum membayar kafarat berbentuk pemberian makanan itu. Ini kata apa pula dah. Mereka beralasan bahawa Allah Ta'ala mensyaratkan dalam ayat di atas untuk mendahulukan kafarat sebelum mencampuri isteri jika kafaratnya berbentuk memerdekakan hamba sahaya atau puasa. Dia kata kita ayat tadi, kena merdeka budak dah. Tak dapat merdeka budak, kena puasa 2 bulan berturut. Barang siapa tidak mampu, ayat dia, barang siapa tidak mampu, wajib beri makan 60 orang miskin. Dia kata gitu, ayat tu ada pemisah gitu. Seolah-olah nak kata lain tarah antara merdeka hamba dengan puasa ni dengan beri makan 60 orang miskin. Gitulah pendapat dia. Namun Allah Ta'ala tidak mensyaratkan itu pada kafarat berbentuk pemberian makan. Itu pendapat telah mazhab Imam Ahmad, Abu Thawr dan Ibn Hazm. Sementara itu jumhur ulama di antaranya Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Syafi'i dan Ahmad dalam mazhab yang masyhur darinya berpendapat bahawa diharamkan bagi seseorang suami untuk mencampur isterinya sebelum membayar kafarat zihar, walaupun kafaratnya berbentuk pemberian makan pun tak boleh, tetap haram dah. Dia kena bayar kafarat. Kalau tak ada habis kurang paling ringan kafarat zihar ni ialah beri makan 60 orang miskin. Dia kena buat waktu sudah dulu 60 orang miskin sudah dia makan, barulah dia boleh bersama isteri dia. Hujah mereka adalah sebagai berikut. Riwayat dari Ibn Abbas radhiyallahu anhu bahawa seorang lelaki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, sesungguhnya aku telah melakukan zihar terhadap isteriku, lalu aku mencampurnya sebelum membayar kafarat. Beliau bersabda, ma hamalaka ala dhalika yarhamkallah. Apa yang mendorongmu melakukan demikian? Semoga Allah merahmatimu. Orang itu menjawab, aku melihat gelang kakinya di bawah cahaya rembulan. Tergoda kali tak? Beliau bersabda, fala taqrabaha hatta taf'ala ma amarakallah bih. Kalau begitu, janganlah engkau mendekatinya sampai engkau melaksanakan apa yang Allah perintahkan kepadamu. Hadis ni dinilai cacat kerana mursal. Hadis Abu Daud, At-Tirmizi, An-Nasai, Abu Hatim dan An-Nasai menilainya cacat kerana mursal. Hadis mursal cacat dah, ada lemah lah hadis lemah. Para ulama tersebut menyatakan apa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala adalah membayar kafarat, baik memerdekakan budak, puasa maupun berikan makanan pada fakir miskin dan peluang fakir miskin. Tidak. Nabi SAW tidak mengkhususkan jenis kafarat tertentu dari 3 kafarat tersebut. Maka diketahui bahawasanya tidak boleh menyetubuhi isteri yang zihar sebelum membayar kafarat dari jenis yang mana satu pun di mana saja pun Jadi terkira. Yang pentingnya kena bayar kafarah denda dulu baru boleh bercampur dengan isteri. B. Mereka membantah dalil yang dikemukakan kelompok pertama. Mereka mengatakan tidak disebutkannya kafarat berbentuk memberikan makanan sebelum bercampur dengan isteri tidak menghalangi untuk mengiaskannya dengan apa yang telah disebutkan dalam dalil pada sesuatu yang semakna dengannya.
Okay, pendapat yang kuat. Aku Abu Malik katakan hadis yang dijadikan sebagai dalil oleh jumhur ulama tidak sahih. Sementara indikasi ayat tersebut sangat kuat mengarah pada pendapat pertama. Sebab ayat yang menyatakan kafarat sebelum bercampur hanya pada dua jenis tersebut saja, iaitu kafarat berbentuk memerdekakan hamba sahaya dan puasa. Tanpa penyertakan jenis yang ketiga memberi makanan pada fakir miskin. Sehingga hal ini menghalangi untuk terimanya perkiasan jenis yang ketiga terhadap kedua jenis yang pertama ni. Wallahualam. Jadi Syekh ni terima dia boleh setubuh isteri dia, tapi dia wajib bayar juga kafarah. Maksudnya kena bayar kafarah tapi dia tak perlu tangguh. Tapi dia jumhur ulama kata tidak gitu. Jumhur ulama kata kena bayar dulu kafarah. Dan saya tak setuju ni Syekh ni. Pasal denda-denda cakap dah buat dulu baru dah. Boleh tangguh-tangguh kena bayar denda dulu dah baru boleh mendekati isteri dia. Apakah diharamkan bersenang-senang dengan isteri selain bersetubuh sebelum membayar kafarah? Okey, adakah diharamkan bersenang dengan isteri selain bersetubuh sebelum bayar kafarah? Boleh ke tidak? Dan mengenai hal ini ada dua pendapat di kalangan ulama. Satu dah. Menurut pendapat Abu Hanifah, Malik salah satu dari dua pendapat Syafi'i dan salah satu riwayat dari dalam mazhab Imam Ahmad, itu tidak boleh. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, وَالَّذِينَ يَظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا. Dan mereka yang menzihar isterinya kemudian menarik kembali apa yang telah mereka ucapkan itu, maka mereka diwajibkan merdekakan seorang budak sebelum kedua suami isteri itu bercampur. Dan kena merdeka bukan budak dulu. Sebelum bercampur, yatamassa situ, yatamassa. Masa tu sentuh kalau kira tak. Bercampur sentuh nak. Situ tak, ada ulama kata setubuh dah, ada setengah kata sentuh tak lihat lagi kalau kira tak. Surah Al-Mujadalah surah ke-58 ayat 3. Di sini Allah Ta'ala memerintahkan suami yang melakukan zihar untuk membayar kafarat sebelum bercampur dengan isterinya. Kata iltimas itu dapat bermakna menyentuh dengan tangan dan selainnya. Demikian juga dapat bermakna bersetubuh. Sementara itu bersetubuh dengan isteri sebelum bayar kafarat adalah haram menurut kesepakatan ulama. Maka perbuatan lain yang dapat mengarah ke arah persetubuhan hukumnya sama saja. Jika bercampur dengan isteri sebelum membayar kafarat diharamkan, maka hal yang mengarah ke sana hukumnya juga sama. Sebab apa yang dapat mengantarkan pada sesuatu yang haram, hukumnya juga haram. Itulah. Jadi sentuh pun bersenang-senang isteri pun tak boleh juga. Mengikut pendapat yang pertama dah. Abu Hanifah, Malik. Salah satu pendapat Imam Syafi'i dan salah satu pendapat dalam mazhab Imam Ahmad. Okay, menurut Imam Syafi'i ini pendapat yang lebih sahih dah. Menurut Imam Syafi'i dalam pendapat yang kedua, dan ini pendapat yang paling kuat di kalangan ulama mazhab Syafi'i. Paling kuatlah pendapat ini dalam mazhab Syafi'i. Sebagian ulama mazhab Maliki dan riwayat lain dari mazhab Imam Ahmad, bahasanya boleh bersenang-senang dengan isteri selain bercampur sebelum membayar kafarat. Alasan yang dimaksud dengan kata iltimas pada ayat tersebut adalah bersetubuh sahaja. Maka yang selainnya tidaklah diharamkan seperti mencium, menyentuh dengan syahwat dan bersentuhan kulit tanpa bersetubuh dengan isteri. Diharamkannya berhubungan suami isteri sebelum membayar kafarat. Tidak mengharuskan diharamkannya hal-hal yang mengarah ke sana, seperti halnya terhadap isteri yang sedang haid dan orang yang sedang berpuasa. Jadi isteri haid ke apa ni masih boleh setubuh. Tak boleh hal lain tu boleh nak cium ke apa nak. Okey, pendapat yang kuat. Syekh ni pilih pendapat yang kuat. Aku yang ni Abu Malik ni, pengarang kitab ni, katakan mudah-mudahan pendapat pertama lebih mendekati kebenaran. Pilih pendapat pertama tu. Setuh tak boleh, cium tak boleh. Apalagi bagi kalangan yang memahami kata mustarak, yang mempunyai banyak makna dengan semua maknanya. Sebab kata iltimas makna hakikatnya adalah mulamasah, bersentuhan saja. Dan juga ada makna jima' bersetubuh. Keharaman untuk mencampuri isteri terjadi akibat suami menyerupakan isteri dengan ibunya, maka isterinya itu diharamkan baginya sampai yang membayar kafarah. Keharaman ibunya dalam hal bersenang-senang dengannya berlaku secara mutlak. Demikian juga keharaman isteri yang telah diziharnya. Wallahu a'lam. Jadi pilih pendapat pertama. Cium pun tak boleh nak. Selagi tak bayar kafarah. Dakak sikit pun tak boleh nak. Jadi itulah. Siapa dia suruh kata zihar. Ini pendapat yang Syekh ni pilih lah. Tapi pendapat mazhab kita yang terkenal sebenarnya boleh lah. Jika seorang suami mencampuri isterinya sebelum bayar kafarat, jika seorang suami melakukan hal itu, maka wajib baginya memohon ampun kepada Allah Ta'ala atas perbuatannya itu. Ia tidak boleh mendekati isterinya hingga membayar kafarat. Kali pertama itu terbuat tu, dosa dia tak berhenti, jangan buat lagi.
Jadi kena bayar kafarat dulu. Dan ia hanya diwajibkan bayar satu kafarat saja. Bukan kena bertindak-tindak. Berdasarkan apa yang disebutkan dalam hadis riwayat Sulaiman bin Sakhar yang telah berlalu, yang mana ia mencampur isterinya sebelum membayar kafarat. Nabi SAW memerintahkannya untuk menunaikan satu kafarat. Demikianlah pendapat kebanyakan ulama daripada dosa lah. Walaupun dia banyak kali pun pada dosa, tapi dosa ni pertama dosa lah tak. Penetabat ada. Faedah, setelah dizihar, isteri berhak meminta suaminya agar mencampurinya. Dan ia wajib melarang suaminya dari menyetubuhinya sebelum membayar kafarat. Jika suami tidak mahu membayar kafarat, maka isteri boleh mengadukan perkaranya kepada hakim. Dan hakim memerintahkan sang suami untuk membayar kafarat. Al-mawsu'an fiqhiyah. Jadi, isteri ni boleh repot lah pada pihak berkuasa ni. Kerana dia ngaruk, lelaki sebut benda ngaruk, dia kena bayar kafarah dulu sebelum bersama isterinya. Okey, ketiga dah. Wajib bayar kafarat bagi orang yang melakukan zihar terhadap isterinya sebelum mencampurinya. Allah Ta'ala merintahkan orang-orang yang menzihar isterinya untuk membayar kafarat jika ingin mencampuri isterinya kembali. Allah Ta'ala berfirman, "Walladzina yuzahiruna min nisa'ihim thumma ya'uduna lima qalu fatahriru raqabatin min qabli an yatamassa." Dan mereka yang menzihar isterinya kemudian menarik kembali apa yang telah mereka ucapkan, maka mereka diwajibkan memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami isteri itu bercampur. Surah Al-Mujadilah, surah ke-58 ayat 3. Perintah ini menunjukkan wajibnya apa yang diperintahkan itu. Hujah lainnya bahawa zihar adalah kemaksiatan sebab mengandungkan kemungkaran dan dusta. Maka Allah mewajibkan kafarah kepada orang yang menzihar isterinya sehingga pahala membayar kafarah zihar menutupi dosa kemaksiatan tersebut. Bayar kafarah ni adalah salah satu untuk tutup dosa dah. Buat pahala tu moga-moga boleh tutup dosa. Kecek ngarut kau sihat ni lah. Hal-hal yang mewajibkan kafarah zihar. Para ulama berbeza pendapat apakah kafarat diwajibkan hanya kerana seorang mengucapkan zihar atau kafarat tidak diwajibkan kecuali kerana zihar itu sendiri dan seorang ingin menarik kembali kata-kata ziharnya. Dia ucap tu walaupun dia ucap tu dosa lalu. Dia ucap dosa kena bayar kafarah lalu. Tak kira lah dia tak sekarang gapo pun kena ucapan dia ataupun kerana zihar tu sendiri lah. Ataupun kerana dia nak tambah tarik balik, kerana dia nak bersama isteri dia semula ke. Masa tu baru wajib ke, ataupun ucap tu terus jadi wajib ni. Pendapat yang benar adalah pendapat yang dianuti oleh jumhur ulama, iaitu bahawa kafarat tidak diwajibkan kecuali dengan berkumpulnya dua hal. Ada perkara ni jadi baru start wajib. Ucapan zihar, start ucapan zihar, dan keinginan untuk menarik kembali kata-kata zihar. Nak tarik kembali, baru dikira baru dia kena kena bayar kafarah dah. Berdasarkan ayat tadi. Jika demikian, apa yang dimaksudkan dengan al-aud, yang ini menarik kembali ucapan zihar dalam ayat tadi? Al-auduna lah. Ya'uduna tu dah. Jadi dia tarik kembali ucapan zihar tu. Ada dalam ayat Quran. Ada 6 pendapat mengenai hal ini, dan yang paling benar bahawasanya yang dimaksud dengan al-aud menarik kembali ucapan zihar adalah keinginan untuk mencampuri isterinya kembali. Ayat ini menunjukkan bahawasanya makna al-aud, menarik kembali ucapan zihar, adalah kembalinya orang yang melakukan zihar kepada perbuatan yang dirinya terhalangi dari hal tersebut oleh ziharnya, iaitu mencampuri isterinya. Dengan demikian, makna al-aud, menarik kembali ucapan zihar, adalah keinginan orang tersebut kepada perbuatan yang mana dirinya terhalang oleh ziharnya, iaitu mencampuri isteri. Redaksi ayat menunjukkan demikian sebab ayat ini mewajibkan atas orang yang melakukan zihar yang ingin kembali kepada isterinya untuk membayar kafarat sebelum bercampur. Jadi kata al-aud, menarik kembali ucapan zihar, dalam ayat ini bermakna ingin bersetubuh. Bukan benar-benar bersetubuh dah, dan bukan pula pengulangan perkataan zihar dah. Jadi sebut zihar tu berasa nak kembali pada isteri, berasa tu saja tu wajiblah zihar dah.
Jadi sekat tu sajalah perbincangan kita dah. Jadi lah itu perbincangan ada lagi sikit ni tapi lebih kurang sama je. Sama. Jadi ya hukum dia, kafarat denda dia kita jaga berlaku dah. Dan kita bagi sajalah tak sampai pendapat kerah dah ramai orang tanya dah. Kita tengok macam-macam ustaz ni ramai orang tanya bab zihar ni kerana bukanlah dia masuk untuk setubuh macam orang Arab tu dah. Macam bahasa Arab orang zaman Nabi zaman apa tu. Dia tersebut tangan bini dia macam tangan mak dia dah. Rambut macam mak dia dah. Sama kurus dengan mak dia dah. Bukan nak ajak tubuh tu masuk setubuh gapo koyak sama dah. Nah, ataupun sama dengan apa dengan kakak dia kau gapo dah. Jadi kita tengok pendapat yang lebih selamat, lebih mudah dan tidak menyusahkan umat ni. Tak jadi waswah nak kita ambil pendapat mazhab Zahiri tadilah. Syekh ni sokong ni pendapat tu dah. Pasal asas-asas ni dah. Kalau Zahiri Umi dia seperti mak dia tu ialah untuk dia nak terusin nak kata supuh terusin setubuh dengan bini dia lah maksud je dah. Walaupun perkataan itu melampau. Perkataan itu adalah ucapan yang melampau, dusta, ada karut dia. Tolol dia. Jadi ucapan itu tolol tapi dengan maksud tu lah. Tapi kalau ini atas masuk penghormatan lebih kurang kes tangan sama-sama berorak kita kata sama-sama comel sama-sama gapo ni. Atas dasar hormat, atas dasar puji lah penghormatan maksud dipuji. Kita kata tak kena zihar lah dah. Alah. Mesti ada pula jawab kata kena zihar juga. Tapi kita kira waktu mudah masyarakat. Kalau kita was-was, pasal kita bukan niat. Kalau niat macam ni, memang nak zihar, memang lah. Kita tangan, sebut tangan pun memang niat zihar tu lain lah dah. Tapi ramanya tidak niat gitu. Sebab biasa manusia ni ada sama dah. Rambut sama, body sama pendek, sama rendah, sama tinggi, sama cepat jadi, sama rajin masuk ke apa dah. Jadi benda-benda tu kalau terus sama secara nak puji, bukan atas niat zihar, kita rasa tak boleh lah. Memudahkan itu dalam bab zihar kerana dia ni menyusahkan umat lah. Tidak maksud situ dah. Wallahu a'lam, setakat itulah perbincangan kita tentang bab zihar. Subhanakallah wa hamdika, subhanakallah wa hamdika, subhanakallah wa hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.